أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Fajr, yaitu merujuk ayat 15 dan ayat 16. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Suratul Fajr ayat 15, ayat 16. Sebagaimana yang maklum bagi kita bahawa suratul Fajr adalah merupakan surah 89 di dalam tertib susunan surah-surah Al-Quran. Dan Al-Fajr termasuk surah Makkiyah, satu surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah. Dan surah Al-Fajr sama ada yang mengetahui ataupun tidak, sama ada yang pernah mempelajari ataupun baru mengenalnya. Surah ini adalah satu surah yang mana Allah nak memperkenalkan kepada kita satu problem, satu masalah, satu penyakit yang banyak melanda umat manusia, terutama golongan-golongan manusia yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sayangnya tak terkecuali problem dan masalah yang Allah ketengahkan dalam surah Al-Fajr ini hari ini turut sama menimpa kepada manusia-manusia ataupun umat-umat Islam itu sendiri. Apa masalah tersebut? Hubbud dunia.
iaitu cinta dan kasih yang melampau kepada dunia, sehingga mereka mencari keduniaan mereka, lalu mereka ni ghalid, mereka lalai, mereka leka dengan akhirat mereka. Terlampau mencari dunia sehingga mereka melupakan pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat kepada susunan 4 deretan wawul qasam pada setiap lafaz sumpah di ayat pertama sampai ayat keempat, bermula daripada wal fajr walayalin ash wasyaf'i wal watr wal laili idza yas. Di sebalik hikmah sumpah-sumpah tersebut, Allah menyediakan solution. Apa dia? Jalan penyelesaian. Apakah cara yang patut diambil oleh umat Islam untuk mengurangkan dan mengikis semangat terlampau cinta kepada dunia? Dan pada malam ini saya bukan nak bincang keempat-empat kaedah tersebut, tetapi saya nak bincangkan 2 ayat yang dibacakan tadi. Kemudian pada ayat 6 sampai ayat 14, Allah menceritakan 3 kaum, yang mana ketiga-tiga kaum ini Allah sudah binasakan mereka, Allah sudah musnahkan mereka, Allah sudah azab mereka sebelum Allah mengazab mereka di akhirat kelak. Waktunya ialah sewaktu mereka berada di atas dunia ni lagi, Allah dah hukum, Allah dah azab mereka. Kerana apa Allah mengazab mereka? Kerana penyakit tadi, terlampau mengagungkan materialism, terlampau mengagungkan tamadun dan peradaban mereka yang tinggi, terlampau mengagungkan sains dan teknologi yang mereka punyai, sehingga mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kaum yang disebut di dalam surah Al-Fajr adalah kaum Ad, iaitu kaum nabinya Allah Hud alaihi salam. Dibinasakan oleh Allah, diazab oleh Allah melalui angin ribut taufan. Kemudian yang kedua, kaum Samud, kaum nabinya Allah Saleh alaihi salam. Allah menghukum mereka kerana menolak dakwah Nabi Allah Saleh. Allah mengazab mereka kerana membunuh unta mukjizat, dan ada cubaan untuk membunuh Nabi Allah Saleh dan ahli keluarganya sendiri. Apa azab Allah atas mereka? Datangnya petir, kilat sabung menyabung daripada alam atas, dan diikuti dengan gempa bumi yang dahsyat daripada alam bawah. Maka berakhirlah keangkuhan dan kesombongan kaum Samud. Dan yang ketiga yang Allah ceritakan, wa fir'auna zil autad, Fir'aun dan bala tenteranya yang telah diazab oleh Allah ketika berlakunya pembelahan Laut Merah. Dan di saat itu Allah telah menyelamatkan Nabi Musa, Allah menyelamatkan Nabi Harun bersama kaumnya Bani Israel. Dan kemudian Allah menghukum, mengazab Fir'aun dan bala tenteranya di dalam lautan tadi, sehingga akhirnya semua mati lemas, dibinasakan oleh Allah. Ini adalah 3 kaum berpunca daripada penyakit tu. Penyakit apa? Terlampau cintakan dunia sehingga mereka melakukan pelampauan batas dan memberontak di dalam agama. Apa mereka telah melakukan pelampauan batas? Jelas disebutkan allazina taghaw fil bilad. Kenapa mereka melakukan pemberontakan dalam agama? Fa aktsaru fihal fasad. Ni 2 benda yang cukup penting untuk kita bahas. Jadi ayat seterusnya tarik kita
hubung kita, connect kita dengan kisah sebelumnya. Baik, ayat yang kita baca bermula dengan kalimah fa'amma. Fa'amma, adapun al-insan, manusia, iza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhannya mengujinya, menduganya, fa'akramahu, lalu dia dimuliakan olehnya, wa na'amahu, dan dia diberikan kenikmatan, kesenangan, kelapangan, fayaqulu rabbi akraman, maka kebiasaannya manusia akan berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Sebab apa mereka berkata Allah telah memuliakan mereka? Kerana mereka mengira mereka telah mendapat nikmat daripada Allah melalui dua benda tadi, fa'akramahu wa na'amahu. Baik, fa'amma, fa di sini ada function, ada fungsi, bukan saja-saja. Dalam ilmu tafsir, fa ni disebut zaidatun silatun. Dia sebagai tambahan untuk menghubungkan. Hubungkan apa? Hubungkan kisah sebelum ni untuk masuk di dalam ayat ini. Allah nak menceritakan bahawa sebelum ayat ni mari, Allah ceritakan kepada kita tiga kaum tadi. Yang mana tiga kaum yang pernah dibinasakan, dimusnahkan dan diazabkan oleh Allah ini ada dua ciri yang penting. Pertama, melakukan pelampauan batas. Sehingga melampaunya mereka telah melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fa'aktsaru fihal fasad. Mereka telah melakukan pemberontakan di dalam agama. Baik, apa makna pelampauan batas dalam kisah ini sehingga mereka melanggar hak Allah? Iaitu mereka telah melakukan kesyirikan kepada Allah, memperduakan Allah, mempersekutukan Allah. Umat Nabi Hud, kaum Ad tu, mereka masih melakukan penyembahan berhala. Walaupun contoh sebelumnya telah ada. Sebelum Nabi Hud, Nabi Allah Nuh alaihi salam. Umat Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah kerana benda yang sama, penyembahan berhala. Tapi mari umat Nabi Hud masih melakukan perkara yang sama. Inilah disebut pelampauan batas, sehingga langgar hak Allah. Hak Allah atas setiap hamba ialah untuk diibadahi, untuk ditaati, untuk tempat kita berdoa, bermohon, segala-galanya hanya kepada Allah. Jangan sesekali mensyirikkannya. Tetapi bila kesyirikan berlaku, maknanya hak Allah telah dilanggar. Begitu juga dengan kaum Samud. Penyembahan terhadap berhala masih terus berlaku. Tapi berbeza dengan Fir'aun. Fir'aun bahkan melangkaui batas yang lebih tinggi sehingga mengakui dirinya sendiri itu adalah Tuhan. Inilah pelampauan batas. Manakala sifat yang kedua memberontak dalam agama ialah bila mereka ni jelas terseleweng, jelas berada pada jalan yang tak betul, jelas berada pada jalan yang salah, menjadi sunnatullah. Kasih sayang dan rahmat Allah terhadap hamba dia, maka dia mengutuskan di kalangan mereka sama ada Nabi ataupun Rasul untuk mendakwah dan membetulkan mereka kembali. Itu tanda rahmat dan kasih sayangnya Allah terhadap hamba dia. Tak mau hamba dia ni duduk dalam kesesatan, duduk dalam kesalahan, duduk dalam penyelewengan. Maka bila mari Nabi ataupun Rasul kepada mereka, inilah pemberontakan berlaku. Mereka menolak Nabi dan Rasul-Rasul tersebut.
Nak dakwah mereka, mereka tolak. Nak nasihat mereka, mereka tak terima. Bahkan balasan yang mereka berikan, mereka kata macam-macam dekat Nabi dan Rasul. Mereka tuduh macam-macam dekat Nabi dan Rasul. Mereka hina macam-macam dekat Nabi dan Rasul. Mereka label macam-macam dekat Nabi dan Rasul. Tak kurang kisah Nabi Saleh bila mereka minta mukjizat untuk membuktikan kenabian dan kerasulan Saleh alaihi salam. Bila dikemukakan, diberikan unta mukjizat, maka mereka melakukan konspirasi dan perancangan yang cukup licik dan jahat membunuh unta tersebut. Bahkan sampai tahap punya niat, punya keinginan untuk membunuh Nabi Allah Saleh itu sendiri. Ini pemberontakan dalam agama. Begitu juga ketika zaman Fir'aun. Fir'aun memiliki kekuasaan atas segala-galanya, sehingga kan ahli sihirnya yang kalah mahu beriman dengan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun pun telah dicantasnya, telah dihukum bunuh. Inilah bentuk-bentuk kezaliman. Maka berlakulah pelampauan dan menolak terhadap syariat, hukum hakam dan undang-undang Allah. Jadi ingat dua poin ini. Sekarang kita nak kait mengapa boleh berlaku demikian. Ayat yang Allah nak cerita ni ialah sebelum masyarakat satu-satunya ini rosak secara keseluruhannya, Allah nak bagi tahu sebelum masyarakat ni rosak, yang lebih awal, yang lebih dulu rosak ialah individu-individu tertentu yang ada dalam masyarakat tersebut. Dia tak mari kalau kata nak punah, kalau kata nak rosak, dia datang sekali guh, dia datang sekali harung, dia tak jadi lagu tu. Dia nak jadi rosak, dia nak jadi punah, ada dulu sore dua, sekor dua, hak punah dalam tu. Hak punah ni lah duk tarik hak lain, hak punah ni lah jadi contoh kepada lain, hak punah ni lah duk bui ke apa? Duk bui pameran kepada orang lain untuk turut supaya dia. Last kali hak ni turut, hak ni tahu, hak ni turut, hak ni turut, punah habis paklah orang lain. Baik. Kalimah al-insan, fa'ammal insan. Di dalam kitab tafsir Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Al-Kabir, atau nama lain dia tafsir Mafatihul Ghaib. Di dalam membincangkan persoalan kalimah al-insan, dia membahaskan kepada dua bahagian. Pada kalimah al-insan, pertama hak kita nak bahas ialah syakhsun muayyan, individu tertentu, personality tertentu, figure tertentu. Perbahasan yang kedua, awil jins, jenis dan sifat pada kalimah al-insan. Kalau kita nak ambil perbahasan yang pertama, al-insan pada bahasan syakhsun muayyan, siapakah individu, siapakah lelaki yang dimaksudkan oleh Allah pada kalimah al-insan dalam ayat ni? Siapa yang dirujuk? Ada banyak perbahasan. Sebahagian pendapat daripada Abdullah ibnu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan al-insan di sini merujuk kepada Utbah bin Rabi'ah. Dan ada satu lagi nama, Abu Huzaifah bin Al-Mughirah. Itu pendapat Ibnu Abbas. Kalau pendapat Imam Al-Kalbi, nama yang dirujuk ialah Umayyah bin Khalaf. Kalau pendapat Muqatil, nama yang dirujuk adik-beradik kawan tu tadi, Ubay bin Khalaf. Dalam kebanyakan tafsir, 4 nama ni yang naik. Utbah bin Rabi'ah, Abu Huzaifah bin Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf ataupun Ubay bin Khalaf. Ni dirujuk pada bahasan syakhsun muayyan.
Baik, secara ringkas, siapa Utbah bin Rabi'ah? Utbah bin Rabi'ah bagi sesiapa yang biasa dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sebut Utbah bin Rabi'ah seolah-olah tak lengkap kalau tak sebut adik-beradik dia sekali. Siapa adik-beradik dia? Syaibah bin Rabi'ah. Nak bagi lengkap lagi, anak dia Al-Walid bin Utbah. Utbah bin Rabi'ah ni salah seorang pembesar kafir musyrikin Mekah, sama seperti adik-beradik dia Syaibah bin Rabi'ah. Bahkan dialah antara wakil kafir musyrikin Mekah yang pi jumpa Nabi suatu ketika dahulu, yang menawarkan macam-macam pada Nabi. Itulah dia. Wahai Muhammad, kalau kamu nak jadi kaya, yang paling kaya di kalangan kami, maka kami akan menghimpunkan harta-harta daripada orang-orang kaya di kalangan kami. Hak ni kaya, ambil harta dia sikit. Hak ni kaya, ambil harta dia sikit. Hak ni kaya, ambil harta dia sikit. Kami akan kumpulkan kekayaan tersebut bagi dekat kamu wahai Muhammad, sehingga menjadikan kamulah wahai Muhammad yang paling kaya di kalangan kami. Kalau kamu nak jadi kaya, tapi dengan syarat berhenti daripada berdakwah tentang Islam. Tu saja. Nabi terima ke tolak? Nabi tolak. Kalau kamu nak jadi pemerintah, kamu nak jadi raja di Mekah ni, kami akan bermesyuarat, kami akan berkumpul, kami akan angkat kamu jadi pemimpin kami, raja di Mekah. Dengan syarat yang sama, berhenti berdakwah mengenai Islam. Nabi terima ke tolak? Nabi tolak. Kalau kamu nak perempuan, kamu nak wanita yang paling cantik, maksudnya kalau pi mana-mana, siapa bini hak paling lawa, siapa bini hak paling comel, bini Muhammad lah. Kalau kamu nak, syarat berhenti. Nabi terima ke tolak? Tolak. Kalaulah kami dapati bahawa yang kami dengar, kamu mendapat wahyu ni daripada gua, dan kamu menganggap itu adalah wahyu daripada Allah melalui malaikat yang namanya Jibril. Cuma kami bimbang, bila dalam gua ni mungkin malaikat, mungkin satu lagi apa? Jin. Kau panggil, kata panggil apa? Jenis hala rimah ke apa? Takut muka tu mu berasa malaikat, mu berasa wahyu, takut jenis benda tu. Kalau benda tu duduk dengan mung lah ni, sehingga mung ni tiba-tiba dulu tak kecek benda-benda lagu ni, tiba-tiba lah ni kecek benda-benda lagu ni. Kalaulah kata mu sakit, kalaulah menatan tu ada duduk dengan mung, kami akan cari tobik-tobik, doktor-doktor, tok bomo hak hebat, suruh bomo mung biar tubik benda tu. Kalau tok bomo tu kata aku nak 10,000 kes berobat penyakit ni, kami bayar, tolong bayar. Nak suruh mung tu comel semula, nak suruh mung tu sia semula. Nabi terima kata tolak. Tu siapa tu? Hak kita tahu tu. Inilah tuan dia nya, Utbah bin Rabi'ah. Dia tu bukan orang lain, pok dua pupu Nabi je. Utbah bin Rabi'ah ni pok dua pupu Nabi. Kalau kita tengok Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Moya Nabi hok nama Abdul Manaf tu ada 4 orang je anak dia. Anak dia hok sulung nama Muttalib. Anak dia yang kedua tok Nabi tu Hashim. Anak dia yang ketiga nama apa dia? Abdul Syams. Yang keempat nama Naufal. Anak Abdul Manaf tu. Muttalib, Hashim, Abdul Syams, Naufal. Hak sopok somok 3 orang ni sopok somok. Cuma Naufal hak bosu tu mok lain, bini lain. Bini Abdul Manaf hak lain. Baik. Muttalib ni kita tolak tepi. Hashim nombor 2, Abdul Syams nombor 3. Hashim dengan Abdul Syams ni kembar. Waktu mula-mula beranak dulu, kembar ni
jari Hashim ni, telunjuk Hashim ni cocok di dahi Abdul Syams, sehingga tarik tu tubik darah. Jadi orang-orang tua situ, biasalah orang tua dah, kalau jadi kejadian lagu ni, peristiwa lagu ni, seolah-olah satu masa dua beranak ni, dua beradik ni akan jadi balah, akan jadi pertumpahan darah. Telah berlaku lah kalau nak kira secara kebetulan, tak tahu mulut orang tua royak gitu. Tapi daripada sejarah tu, antara dua peristiwa besar, pertama ialah apa dia? Perang Siffin. Perang Siffin, Saidina Ali dengan Muawiyah. Sebab Saidina Ali jalur Hashim, Muawiyah jalur Abdul Syams tu. Yang kedua, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Perang ni. Apa jadi pok dua pupu Nabi tu? Nak erik, nak suruh nampak. Jadi Hashim dengan Abdul Syams adik-beradik. Anak Hashim Abdul Muttalib, tok Nabi itulah. Anak Abdul Syams nama Rabi'ah. Abdul Muttalib dengan Rabi'ah jadi mana? Sepupu. Anak Abdul Muttalib Abdullah, anak Rabi'ah nama saknilah Utbah bin Rabi'ah. Abdullah dengan Utbah dua pupu. Anak Abdullah Muhammad. Jadi pok dua pupu, nak suruh nampak tu, nak ayat. Hubungan dengan kawan ni siapa? Pok dua pupu Nabi je. Dia terkorban dalam perang Badar. 3 beranak ni. Utbah bin Rabi'ah, adik-beradik dia Syaibah bin Rabi'ah, anak dia Al-Walid bin Utbah. Dia mati perang Badar pun bukan mati perang hak sungguh tu. Dia mati awal lagi dalam perang duel. Tahu perang duel? Perang duel ni perang cabar mencabar sebelum perang besar berlaku. Contoh, puak Islam duk alik ni, puak kafir duk alik tu. Sebelum nak jadi perang besar tu, dia tubik dulu. Ni wakil orang Islam. Cabar. Awak mari wakil demo sorang. Kita tanding so lawan so dulu. Ni dipanggil perang duel, tarung duel. Waktu bik dah sorang. Waktu bik pahlawan Islam sorang. Waktu bik pahlawan Islam 3 orang, cabar 3 orang. Hak alik Islamnya pak saudara Nabi Hamzah. Hak alik Islamnya sepupu Nabi Saidina Ali. Hak alik Islamnya sahabat Nabi Ubaidah bin Al-Harith. Ni 3 alik dia, 3 tak ni lah. Utbah bin Rabi'ah, adik-beradik dia Syaibah bin Rabi'ah, anak dia Al-Walid bin Utbah. Perang dua ni 3-3 mampu kerah. Mampu kerah alik dia lah. Nak royaknya dia mati tu tak ada perang hak besar tu. Perang ni tu mati dah. Nanti perang hak besar tu Abu Jahal pun mampu, Umayyah bin Khalaf pun mampu, Ubay bin Khalaf pun mampu, banyak hak mampu. Sebab 9 orang daripada hak mati dalam perang Badar tu, Nabi telah mendoakan laknat ke atas mereka. Ni. Itu contoh. Nampak dah deh. Seorang hak kata nama tu. Yang kedua, Abu Huzaifah bin Al-Mughirah. Nama ni jarang kita dengar. Abu Huzaifah bin Al-Mughirah ni adik-beradik. Kalau dalam Quran, kalau dalam hadis, dalam sejarah, agak-agak hok lawan Nabi siapa dia? Nama hok paling banyak sekali Allah sebut. Abu Jahal sikit. Jahat dah Abu Jahal tu, sikit lagi. Abu Lahab ada surah dia tapi sikit lagi. Siapa dia sebenar dalam Quran, walaupun Allah tak sebut secara jelas, tapi Allah cerita banyak pasal dia, ialah Al-Walid bin Al-Mughirah. Cari dalam Google ko gapo ko, cari individu nama Al-Walid bin Al-Mughirah, inilah nama yang paling banyak sekali Tuhan sebut dalam Quran. Baca ayat tu, tengok kisah tafsir tu, naik nama dia. Baca ayat ni, tengok belakang tafsir tu, naik nama dia. Tapi bukan Al-Walid, ni adik-beradik dia. Abu Huzaifah bin Al-Mughirah ni adik-beradik dia. Ada lagi adik-beradik dia ramah wasahu. Hisham bin Al-Mughirah, Al-Faqih bin Al-Mughirah, Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Ni seksoh belaka. Kenapa? Keluarga Bani Makhzum.
Kalau orang Kelantan bila sebut Bani Makhzum, sek debe sek netok. Okey. Dia ni siapa? Inilah tuan kepada Sumayyah bintu Khayyat. Dalam Islam, mana-mana sahabat Nabi hok masuk Islam, hok pertama sekali kena hukum bunuh, inilah kisah keluarga Yasir. Suami dia Yasir bin Amir, bini dia Sumayyah bin Khayyat. Anak dia sahabat besar Nabi Ammar bin Yasir. Keluarga dia kan kena bunuh kan? Kena seksa, kena buat zalim. Jadi asalnya Sumayyah ni jak kecil lagi anak yatim. Itulah Sumayyah lagu Hijaz tu. Kumpulan Hijaz nasyid kan, dasar tajuk lagu tu dia tak nama Sumayyah. Sumayyah ni yatim jak kecil. Jadi kawan ni lah pera dia. Dia sayang sungguh kau Sumayyah ni. Lama kelamaan dia pera. Kerana dia ni orang kaya, dia banyak hamba lain, kuli lain. Salah seorang tu tok laki kepada Sumayyah ni, iaitu Yasir bin Amir. Akhir sekali tengok hok ni baik, hok ni sayang, hok ni juruh, dia je nikah pada dua ni. Siapa dia? Yasir dengan Sumayyah. Akhir sekali hasil pernikahan boleh sahabat Ammar bin Yasir. Tapi waktu kena seksa, siapa seksa dia? Bukan kawan ni seksa. Hok seksa dia Abu Jahal. Jahat Abu Jahal. Hok seksa dia Abu Jahal ni serupa cara seksa semerah padi. Tengok cerita Piramli semerah padi kan. Normadiyah dengan Saleh Kamil tu bermuka berzina tu, hukum dia ke apa? Oh, dia ambil lembir tu, dia rodok kok punggu. Tu dia sulur panggil dak. Hak ni dia buat gitu kau Sumayyah, rodok kok punggu, tubik lembir kok mulut. Tu siapa tahap tu? Abu Jahal. Kerana Abu Jahal boleh seksa hamba kawan ni? Kerana Abu Jahal boleh seksa kawan ni? Muka kawan ni pak saudara Abu Jahal. Abu Huzaifah bin Al-Mughirah ni pak saudara Abu Jahal. Saat ni saya sebut antara adik-beradik dia Hisham bin Al-Mughirah. Hisham tu pak Abu Jahal. Adik-beradik kawan ni. Abu Jahal tu anak saudara dia. Nama sebenar Abu Jahal ke apa tak Imam? Amru bin Hisham. Tu nama sebenar Abu Jahal. Hisham bin Mughirah tu adik-beradik kawan ni. Abu Huzaifah bin Mughirah. Dah kawan ni mati awal. Jadi hamba-hamba dia tu nyewak seksa ke anak saudara dia Abu Jahal lah. Sebab tu gelaran Abu Jahal tu kerana peristiwa ni lah. Jahil sungguh. Seksa sampai kita mau sahabat Nabi. Tapi kita confirm lah keluarga ni jaminan mereka ke syurga. Lepas tu pak saudara Abu Jahal pula, pak saudara siapa? Abu Jahal ni pak saudara siapa sebenar? Abu Jahal ni pak saudara khalifah Islam yang kedua. Siapa dia? Sayyidina Umar. Abu Jahal tu pak saudara Sayyidina Umar. Abu Lahab pak saudara Nabi. Jangan tukar dah. Abu Lahab pak saudara Nabi, Abu Jahal pak saudara Sayyidina Umar. Apa? Nama Abu Jahal Amru bin Hisham. Kakak Abu Jahal Hantamah binti Hisham. Hantamah binti Hisham itulah mak Sayyidina Umar. Mak Sayyidina Umar kakak Abu Jahal. Jadi Abu Jahal anak saudara Sayyidina Umar. Jadi kawan ini siapa? Tok saudara Sayyidina Umar. Nampak dah tu? Kau pening dah? Biasalah deh. Dua. Umayyah bin Khalaf. Nama ketiga. Umayyah bin Khalaf ni tuan kepada muazzin Nabi. Tukar azan Nabi. Siapa? Bilal bin Rabah. Ni tuan Bilal ni. Umayyah bin Khalaf ni. Dia ni ketua Bani Jumah. Amru bin Umayyah Al-Jumahi, Bani Jumah. Okey. Sebelum hamba terlupa. Hak nombor dua saat ni Abu Huzaifah Al-Mughirah. Kalau hak dia sahur dalam sejarah, waktu Kaabah ni penuh akibat banjir besar dulu. Ingat tak?
Bila banjir besar dulu, Kaabah ni penuh, beki semula, renovate semula. Bila siap dah renovate, nak tok Hajar Aswad tepat dia. Jadi duk baloh ni. Bani ni berasa dia lebih mulia. Bani kawal lah, layak letak kumpulan ni berasa dia mulia, pakat nak letak belakang. Jadi buat keputusan, siapa paling awal masuk Masjidil Haram esok, dia tu lah boleh. Siapa takdir Allah, siapa mula-mula masuk? Nabi kan? Nabi mula-mula masuk. Jadi Nabi pun nak mudah, tak suwi nampak temu'o sangat kau benda tu, letak Hajar Aswad pada satu kain. Ada 4 bucu kan kain kan? Salah seorang yang pegang tu kawan ni lah, Abu Huzaifah bin Al-Mughirah, tuan kepada Sumayyah sana. Salah seorang pegang wakil Bani Makhzum. Okey. Kalau Umayyah bin Khalaf ni tuan kepada Bilal, tahulah bila Bilal masuk Islam, dia buat kan kau Bilal? Dia cemeti Bilal, dia bedah Bilal, dia sebab Bilal, dia katok Bilal, tak puas hati, tak sedegih juga, tak semurtad mula. Akhirnya jemur tengah panas. Tak degih juga, ambil batu besar, tok buluk atas dada. Lagu mana agak-agak? Jemur tengah panas tu panas dah, ambil batu besar, sesak nafas, tapi bila tetap mengucapkan ahad, ahad, ahad. Akhir sekali tengok siapa bebaskan dia, siapa beli? Sayyidina Abu Bakar beli. Bereslah beli, bebaskan Bilal, merdekakan Bilal. Akhirnya bila berhijrah ke Madinah, Nabi akad dia jadi muazzin Nabi. Jadi ingat tak dalam satu hadis, Nabi dengar apa dia? Tapak kaki Bilal ke? Tapak kaki Bilal dalam syurga. Bilal duduk atas dunia lagi, tapak kaki dia tu Nabi dengar dah. Dalam syurga seksa, dia erat selipar dia. Tu kelebihan Bilal. Waktu Nabi wafat, dia tubik daripada Madinah, tak boleh tahan sebab delajak. Dah kerana pagi-pagi dia jual azan. Bila Nabi mati tak ada lah, teringat dia. Kalau dia azan teringat kau Nabi, azan teringat kau Nabi. Jadi dia berhijrah. Waktulah dia kelik sekali tu, orang mitok, pakak mitok lama dah bila mu tubik daripada Madinah. Alai-alai mu kelik ni tolonglah azan sekali. Nak peringat semula, sedihnya dia. Tu yang kepada Bilal saat ni Umayyah bin Khalaf. Kalau hak nombor 4 tu adik-beradik dia lah, Ubay bin Khalaf. Tak apalah, bukan kita nak bahas tu, cuma nak ayat dari sudut perbahasan syakhsun muayyan, 4 nama ni naik. Kalau jins sifat, kalimah insan tu Allah nak cerita sifat manusia yang kufur kepada Allah, bukan jenis manusia yang beriman. Okey. Iza mabtalahu rabbuhu, Allah guna di sini kalimah mabtalahu, ru'wa, kata dasar dia ibtila. Apa makna ibtila? Apa makna ibtila? Isul. Bunyi telefon kau bunyi ke apa tak ni? Telefon. Ingat kau masjid. Okey. Ibtila ni ujian dugaan. Dalam Quran juga bila sebut tentang ujian, bila sebut tentang dugaan ni, kadang-kadang dia mari kalimah apa dia? Mihnah, imtahanah. Ujian juga. Macam Allah letak satu nama surah Al-Mumtahanah. Tu ujian, dugaan juga. Macam anak kita nak masuk periksa kan? Warna hari ni ada imtihan. Apa dia imtihan? Ujian. Bukan ujian hidup ni, ujian periksa. Jadi ada 2. Pertama kalimah makna imtihana, satu lagi ni Allah mari ibtila. Ada beza. Biasanya kalimah ibtila ni Allah nak menjuruh kepada dugaan yang berat-berat, dugaan yang hebat-hebat, dugaan yang dahsyat-dahsyat. Biasa nabi-nabi dan rasul ulul azmi yang Allah guna kalimah lagu ni. Al-Baqarah surah 4. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika mana Allah menguji
menduga Nabi Allah Ibrahim. Tapi menguji dan menduga tu Allah guna kalimah apa? Wa izibtala. Sama dengan ni. Sebab kita tahu Nabi Ibrahim ni diuji, diduga dengan ujian yang berat-berat. Antara 3, banyak, lebih 3, cuma ayat 3 yang paling menonjol. Pertama ialah sewaktu menerima hukumnya daripada Namrus, dibakar dalam api besar, hidup-hidup. Hak hidup-hidup ni diikat, ditawar, tok bakar dalam api. Besar api tu, besar sungguh. Lagu mana tu? Agak-agak. Sanggup ke kita hari ni? Bakar dalam api. Tu. Yang kedua, perintah daripada Allah, tinggal bini, tinggal anak di satu tempat yang tak ada orang. Mu kena bawa binimu, kena bawa anakmu tinggal situ. Tak ada orang nak buah sekali, tak ada orang nak kecek kira, tak ada orang nak minta tolong, tak ada orang nak berkomunikasi. Lepas tu tempat tu pula kering, tanduh, gersai, konten. Sumber air payah, sumber makanan payah, suruh tinggal anak, bini dengan anak hok kecil lagi situ. Lepas tinggal. Jangan muduk sekali situ. Berat kau tak berat? Berat. Kalau Tuhan suruh kita hari ni untuk email, ke mana? Sanggup ke? Sanggup ke? Ustaz Yi, sanggup ke Ustaz Yi? Payah dia, berat dia. Sebab kalau kita tinggal lah ni pun kita tinggal, memang kalau kita tinggal, dia boleh sayang dengan orang lain. Ada orang maksudnya. Kalau tak ada moga boleh pergi beli kedai, lapar boleh pergi beli kedai, daga boleh pergi beli kedai. Oh ni tak ada orang. Payah makanan besar. Yang ketiga, datangnya perintah Allah melalui wahyu dalam mimpi, suruh sembelih anak sendiri. Suruh sembelih Nabi Allah Ismail. Kau berat. Kalau tuan-tuan mimpi lagu ni, jangan duk main buat kira mana lah. Hamba ni buat apa duk asah pisah pagi lagi di orang ni. Allah mimpi semalam. Sembelih siapa? Sembelih bini hamba sendiri. Lepas tu lagu mana? Kena sembelih pas ni. Tu dah asal pisah. Tak payahlah. Jadi fitnah besar pula dah. Demo tu siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tu siapa? Okey. Hak lain banyak lagi lah. Cuma nak ayat besar-besar. Tapi dia berjaya menyempurnakan dengan baik. Depan tu ta'ajub, untuk menunjukkan ta'ajub, menggambarkan ta'ajub. Sekiranya seorang manusia tu bila Tuhan dia menguji dia, menduga dia dengan apa? Akramahu. Banyak tafsir menyebut akramahu ay bil mal, maksudnya dengan beri dia harta dan kekayaan. Ada riwayat lain menyebut akramahu, maksud memuliakan ni Allah angkat diri dia, Allah angkat nama dia ni terkenal dalam masyarakat. Mungkin dalam masyarakat ni Allah bagi dia orang soho, orang yang dikenali. Allah bagi dia jawatan. Allah bagi dia jadi gotu, pengurusi goni. Maksudnya dia tu orang yang dikenali, orang soho, ada jawatan, ada kedudukan dalam masyarakat. So, yang kedua plus, topak lagi, wana amahu. Allah bagi nikmat yang banyak, kesenangan yang banyak, kelapangan yang banyak dalam hidup dia. Biasanya sekaligus kita nampak kalau seorang tu Allah bagi nikmat lagu ni, dia berasa senang sungguh dah lah. Senang sungguh dah, nikmat besar sungguh dah. Sebab tu bila mari nikmat lagu ni, kebiasaannya kecek lagu mana? Fayaqulu rabbi akraman. Tuhanku telah memuliakan aku. Baik. Dalam ilmu balaghah, akraman tu disebut hazaf wa zikr. Dia buang, dia hazaf apa? Ya mutakallimin pada akraman. Sepatut fayaqulu rabbi akramani. Dia ada ya bebek. Tahu ya bebek? Ya bebek ni ya tak ada titik. Ada ya, dia buat titik dua. Ada ya tu ya saja-saja, titik tak ada.
Kita ngaji dulu dia panggil ya bebek. Patut akramani, tapi ya mutakallimi tu dihazah dibuat, ada sebab dalam ilmu balaghah. Nanti kita hura pada ayat kedua sebab serupa je. Fayaqulu rabbi ahanan pun patut ahanani dalam ilmu balaghah. Okey, sini ni kalau kita tengok bapa Allah kata betul lagu ni dianggap ujian yang berat, ujian yang dahsyat. Sebab manusia Allah bui ujian gini, dia tak kata tu ujian, melainkan dia berasa tu nikmat Tuhan bui. Tu nikmat Tuhan bui. Sebab manusia ni hak dia berasa ujian ialah benda yang khilaf dengan kesenangan, khilaf dengan kecenderungan, khilaf dengan kegembiraan hati dia, baru dia kata tu ujian. Contoh dia. Contoh. Antara nikmat yang Allah bagi manusia ialah kesihatan tubuh badan. Waktu dia sihat, waktu dia tak sakit gapo, waktu dia segar mega, pernah tak dia kata teko sihat tu, oh ni dugaan Allah atas aku, ujian Allah atas aku. Dia rajin tak kecek gitu? Tak rajin. Dia manusia ni dia punya mentaliti, dia punya psikologi, hak dia anggap ujian ni benda yang tidak menyeronokkan hati dia, benda yang dia tak suka. Hak teko sihat dia tak kata ni ujian, bila dia sihat dia tak kata ni dugaan, dia anggap tu nikmat. Tapi bila dia kena demam seminggu, Panadol minum air tak segar, Panadol minum air, baru tak tangan atas dahi, oh Tuhan tengah menguji aku. Teko tak segar tu baru dia berasa ni ujian Tuhan, ni dugaan Tuhan. Tapi teko sihat saat ni, oh tak kata ujian juga ni, dugaan juga ni, jangan duk sedap sangat, jangan duk galik sangat. Tapi teko sakit tu baru tak tangan, oh Tuhan nak uji aku demam seminggu. Contoh nikmat kekayaan. Sebab semua orang ni suka kaya, semua orang suka kaya, dia berasa tu nikmat. Tak ada kata Tuhan wi harta banyak ni ujian juga ni, banyak duit ni dugaan juga. Dia tak kata teka tu. Teka nego dia rugi, teka syarikat dia bankrupt, teka bank isytihar dia muflis. Allah ujian sungguh. Duk nego tengah naik molek, mencanak naik molek, tiba-tiba beruk jatuh. Oh ujian sungguh. Tak ada sen korak dah. Teka hak jatuh tu, teka rugi tu, teka bankrupt, baru dia kata tu ujian. Teka hak duit banyak tu, dak rasa nikmat. Tu. Jadi sini ni apa kata benda lagu ni ujian besar? Sebab manusia biasa galik dengan ujian lagu ni, dia tak khabar tu ujian, tu dugaan, tapi dia berasa tu nikmat. Dia berasa benda hak lagu tu hak dia suka-suka tu nikmat, bukan ujian. Sebab tu kata dugaan besar tu. Sebab ramai orang ni terlepas pandai benda lagu ni. Jadi kalau nak tengok cara orang kafir mikir ni, dia kecek lagu mana? Fayaqulu rabbi akraman. Tengok Tuhan with dia apa? Dua. Akramahu wa na'amahu. Bila dia kata Tuhan wi nikmat, dia sebut sa ke dua? Dia sebut sa ke dua? Dia sebut sa je. Dia sebut ke apa? Fayaqulu rabbi akraman. Hak akramahu tu. Sedangkan Allah wa na'amahu, patut akramani wa na'amani. Tapi dia tak sebut hak tu. Dia sebut hak harta, dia sebut hak kedudukan, dia sebut hak pakat. Sebab hak tu ada di kepala dia apa? Tuhan aku telah memuliakan aku, akraman saja. Duk mana na'amahu tu? Sebab dia fikir ni harta banyak, dia fikir duit banyak, dia fikir aset banyak, dia fikir saham banyak, dia fikir aku pengaruh go tu, pengaruh go ni. Tu ya. Tapi nikmat hak lain dia tak sebut. Inilah ucapan jenis manusia yang kupu, ucapan dengan rasa bangga, bukan ucapan yang rendah diri. Dia sebut ni Tuhan telah memuliakan aku ni, nak bangga pada orang lain. Bukan dengan ucapan rendah diri, bukan ucapan tawaduk, walaupun kalimah tu dia nisbah atas Tuhan lagi. Fayaqulu rabbi akraman. Tapi tidak dengan seikhlasnya.
Okey. Baik, poin di sini ialah kita jangan hidup ni menjadikan penanda aras, benchmark kita. Nak netu Tuhan sayang ko, Tuhan hina ko berdasarkan kepada harta dan kedudukan. Contoh, kalau orang tu kaya, jangan duk sangka Tuhan sayang ke dia, Tuhan tengah memuliakan dia. Kalau orang tu tak ada pitih, orang tu miskin, bukan tanda Tuhan tak suka dia, Tuhan menghinakan dia. Tak. Bukan tu penanda arah dalam agama. Bukan kalau dia tu soho, orang kenal, gimana orang nak pukul gambar, gimana orang nak selfie dengan dia, bukan menunjukkan dia mulia di sisi agama. Tak. Bukan orang ni, siapa dia ni, muka tak rajin kelih, muka tak kenal, muka tak sahur, duk ujung kapung, bukan penanda dia tu hina di sisi Allah. Dak. Sebab tagline agama bui jelas dah, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi nak bahas sini, kadang-kadang benda lagu ni boleh berlaku dalam masyarakat dan boleh berlaku kepada keluarga kita sendiri. Contoh, anak-anak kita. Kalau kita nak beli baju ke, nak beli kasut ke pasar raya, kita pergi kedai lalu. Kalau kita nak beli lah ni kasut hok debek-debek, hok tak soho mana dia jenis, boleh ke beli kasut ni be? Tahu. Tahu gitu. Tadi bila dia erek muka tahu, dia kenal ke tak sih benar? Dia tak sih. Dia nak kasut hok ada jenama Adidas, hok jenama Nike, hok jenama apa lagi, Timberland ke. Sebab apa? Saya kita pakai Adidas, saya hok sebelah meja tu pakai gon ni, tak kena nak pakai hok lagu lain. Dia jadi penyegar, dia jadi rendah diri, dia berasa kodi kalau dia tak pakai kasut opesen supo saya dia. Bagi dia nilai status dalam masyarakat ni, kalau dia pakai kasut selain pada tu, maknanya orang anggap bukan anak orang senang, bukan anak orang kaya. Dia nak logo Adidas tu juga. Kita pun kita tengok 250. Lepas tu ada kedai sebelah, logo lebih kurang dah, tapi huruf tu dia terbalik. Hok alik siang Adibas. Walolok lah dah. Lagu mana be? Logo pun serupa dah, cuma Adibas tu orang tak perasan, orang ingat kat Adidas. Hak tu berapa? 25 riyal. Hak sini hak ori 200.5. Tak sih. Walaupun logo serupa Adidas, cuma D dengan B tu balik pun 25 riyal, tak sih. Sebab dia tahu kalau pakai ni saya dia boleh cari selalu. Mana kurang kasut ni? Mana kurang kasut? Dia jadi penyegar. Macam juga kalau kita ni orang susah lah kata, ada kereta kacil buruk pula. Kereta kacil yang buruk ni lah bawa anak pergi sekolah. Lagu mana tengok muka anak kita dalam kereta tu? Agak-agak tak paling kiri kanan dah duduk gini. Paling tu takut tengok saya, ayah dia bawa Pajero, paling alik ni BMW, paling alik ni, dia jadi segan dengan diri. Oh, naik kereta buruk, kacil buruk, lepas tu hok belaga 14 kali dah, tak rajin ketuk sekali abu. Biasalah mungkin jenis tak ada betis kan. Tapi nak royak dia tu jadi malu ayah. Kalau nak ambil orang bila-bila, jangan ayah ambil depan sekolah nu ayah. Kita kereta ujung-ujung, kita gede ujung. Takut saya dia tengok ni, dia tu masuk dalam kereta lagu tu. Mungkin tak berlaku pada semua orang, tapi nak royak ada hak jenis, mari siapa tahap berlaku dah benda gini. Dia bukan kata nak menghina ayah dia, tapi dia jadi segar dengan keadaan itu. Sebab bagi dia status mulia ni, oh kena kereta lagu ni, kena ada duit lagu ni, kena pakai cakgon ni. Masyarakat yang angkat martabat sedemikian. Ingat Islam tak ajar lagu tu, agama tak ajar lagu tu, syariat tak ajar lagu tu. Okey, yang kedua, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ini kebalikkan, berlawan bagi sifat yang pertama. Adapun manusia ni bila Tuhan dia menduga dia, menguji dia, faqadara alaihi rizqah, dengan melimitkan dan membataskan rezeki dia. Tuhan beza. Hak sani harta banyak, ada kedudukan,
kesenangan, kelapangan. Tapi hak ni Tuhan buat limit, Tuhan batas. Dengan kata lain, hidup dia sederhana, hidup dia miskin, hidup dia tak serupa orang. Bila Tuhan uji lagu ni, dia kecek lagu lain pula. Dia kata apa? Fayaqulu rabbi ahanan. Tuhan telah menghinakan aku. Tak buat dia kaya, dia kata Tuhan telah menghina aku. Tuhan tak sayang kat aku, Tuhan tak beri rahmat kat aku. Lagu tu pula pesen kecek. Hak nombor 1 itulah akan berlaku pelampauan batas. Hak nombor 2 inilah akan berlaku pemberontakan dalam agama. Apa? Sebab galik saat ni lah berasanya Tuhan sayang. Aku gini mesti Tuhan sayang. Aku duit banyak mesti Tuhan suka katku. Aku sehat mesti Tuhan gini, mesti Tuhan gini. Dia berasa nikmat hak tengah dia dapat, tengah dia duk ada tu, maknanya Tuhan sayang. Akhirnya berlakulah kalau galik dengan benda ni pelampauan batas. Tengok kaum Ad, tengok kaum Samud. Tubuh besar-besar, tubuh segar-segar, tubuh sehat-sehat. Tuhan beri muka bumi subur, tanah gapo, buah ada, sumber air banyak. Last sekali sembah berhala. Sebab duk katakan, kita tanah subur mesti Tuhan sayang, kita tubuh besar mesti Tuhan suka, kita nikmat goni mesti Tuhan beri. Ni tanda Tuhan kasih, tanda Tuhan sayang. Last sekali berasa gitu terbabah, sembah berhala dah. Langgar hak Tuhan. Fir'aun contoh dia. Segar. Raja demam tak Fir'aun? Demam tak, batuk tak, bersin tak, gerah tak. Berasa sihat semacam. Siapa dia Tuhan? Aku Tuhan. Tengok dah. Padahal awi nikmat, awi tak demam, awi tak batuk, awi tak bersin tu Tuhan. Tapi bila dia tu Tuhan nikmat gitu, dia melampaui batas. Mesti tak aja batuk, orang lain batuk Tuhan tak sayang, aku tak aja batuk mesti Tuhan sayang, tak aja demam mesti Tuhan sayang. Last sekali terbabah. Aku Tuhan. Hak mana yang kedua saat ni dia akan lawan agama. Dah miskin susah ni, akhir sekali aku kerja hak Allah pun Tuhan tak aja we kaya. Allah tak aja we kaya, buat hak betul tak aja we kaya. Tak betul mana? Aku duk nane upi, nane jagung, jual lama dah. Tak kaya-kaya pun. Tuhan tahu kaya pun. Pah terang balai. Pergi pasar malam, 13 tahun ni kau pasar malam. Tak kaya juga. Pah gua tu, tak kaya juga. Maknanya hak dia kerja tu, hak halal di sisi agama tu, Tuhan tak beri kaya dia. Last sekali kan? Alah-alah aku... tu nak start dah tu. Dia berasa hak halal dia buat tu tak kaya, buat hak ni tak kaya, buat ni tak kaya, dia pun terah ke apa? Memberontak, langgar ketetapan. Terhatikan nombor sekali belah-belah. Dia pun terah wak lolok naik 30,000. Lagu mana agak? Kata wak lolok terah-terah saat ni tiket naik nombor dia 30,000. Agak-agak berhenti ke? Tiket pula lepas ni. Tiket pula dia start dah. Alih-alih buat kerja hak halal Tuhan tak beri, malam esok kena ngopok bank dah aku. Mana apa hak duk kerja halal ni tak kaya, kerja halal tak kaya, dia jadi start dah. Nak suruh kaya juga, ngopok bank dah aku esok. Ragut bil orang dah malam esok. Jadi scammer dah aku. Jadi gua tu tak kerja, jadi gua ni tak ada apa, aku jadi scammer dah. Scammer orang ni boleh 5,000 scammer. Dia nak start hak langgar ketentuan agama dah. Jadi jangan jadi gitu. Jangan jadi gitu. Kita ni kena ingat bahawa kemuliaan atau hina tu bukan duduk di harta. Kemuliaan atau hina bukan duduk di kedudukan. Kemuliaan atau hina bukan duduk di kesenangan atau kesusahan kita. Tapi ni adalah bentuk ujian. Dia sipir dia hak tok guru dak ajar semua. Kalau kita diberi nikmat, maka bersyukur. Bukan syukur saja, teruskan ketaatan, teruskan ibadah kepada Allah. Hak mana Tuhan beri benda-benda hak nombor 2 saat ni, teruskan bersabar. Buat juga supaya nombor 1, teruskan ketaatan, teruskan ibadah. Hak bak taat kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan jangan tinggal. Bukan teka senang baru nak buat taat, baru nak buat ibadah. Teka Tuhan wis susah, tinggal sembahyang, tinggal ibadah.
Hak tu kena syukur, hak ni kena sabar. Apa yang jadi payah juga tu? Ayat seterusnya, kalla balla tukrimunal yatim. Kalau baca sekali lalu apa Quran lagu ni, bahkan tidak sekali-kali demikian. Hak sebenarnya kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Ada kena-kena gapo pula anak yatim dengan cerita saat ni? Lari jauh seolah-olah kita nampak. Dok Tuhan kata hak sebenarnya nombor satu, mung tidak memuliakan anak-anak yatim. Sudah. Gini Quran ayat. Maksud mung tidak memuliakan anak yatim tu ialah anak yatim ni orang yang tak ada pembantu dalam dunia. Orang tak ada siapa nak cara ke dia. Jadi dia bukan termasuk anak yatim, dia termasuk anak yatim. Dia termasuk ibu tunggal, dia termasuk anak yang ditinggalkan apabila masuk Islam. Dulu dalam sirah, dalam sejarah ni ada anak-anak orang Mekah bila dia masuk Islam, mak pak tak kenal. Mak pak tu kafir musyrikin Mekah lah. Klik rumah, hamba masuk Islam dah, ikut Muhammad. Aku tak ngaku anak dah. Aku tak ngaku pak mung dah. Mung berambak. Ada jenis lagu tu. Jadi dia tak ada tepat dah. Bukan dia tak ada mak pak. Tapi bila dia masuk Islam tu, dia dipinggirkan, dia pulang. Jadi dia minta perlindungan dengan Nabi, dengan sahabat lain. Jenis orang gini ni penting. Tak sewi jadi supaya nombor satu, mu kena turun, mu kena belek diri mu masuk geruk ni. Pertama, nak ajarnya apa pun status yang kita miliki atas dunia, ayat ni nak ajar status sosial. Kena hormat, kena memuliakan orang lain, tak kira level mana dia berada. Hak jadi masalah lah ni mung jadi mangguk tu sebab tak turun cara kau anak yatim, tak turun cara kau orang miskin, tak ambil cara kepada orang hak nisbah level bawah-bawah. Apa jadi sombong? Apa jadi? Sebab mu kecek sama puak mu hak gaji 10,000 lah ke atas belakang. Ni saya kawan jumpa kedai kopi, hak ni rembah anak koci lambai bintang 3. Gapo bintang 3 tu? Macam sedih lah nak ayat orang kaya. Kawan ni pun baru sapau. Lama tak jumpa demo. Rembah lambai cicing 4 putih. Gapo dia cicing 4 putih? Odi lah. Hak ni rembah lambai Mustang Koda tu dak. Hak ni rembah kamu ni. Set again demo kecek tu hak gaji 25,000, 30,000. Jadi dia tak serah. Bila kecek sama ni, dia tak akan jadi rasa rendah diri nak hormat kat orang. Sebab level demo level ni. Sebab tu bila mari orang sesak, orang miskin tu, jauh-jauh bang busuk. Tengok seluasa yok sikit, bukan level kawan ni. Tengok rambut rebuk apa? Gerbang geroseh ni. Budak-budak tahu tak gerbang geroseh ni lagu mana? Seolah bukan level dia. Jadi nak ajarnya anak yatim ni kita kena hormat, kita kena muliakan dia. Bahkan kita kadang-kadang dalam zon kita, dalam masyarakat kita, dalam kampung kita, anak yatim pun kita tak kenal siapa dia. Siapa dia anak yatim dalam kampung kita lah ni. Kadang-kadang ada orang tak kenal. Umur anak yatim ni bila pak mu matinya? 15 tahun dah. 15 tahun dah ayah mati, tak tahu kawan ni yatim lama dah. Tak ada orang nak cara. So lagi untuk kita ni jadi rendah diri, memang kena saing dengan orang-orang gini, kena masuk rapat dengan orang gini, barulah kita mari rasa bersyukur tu. Nak mari rasa bersyukur kena turun bawah. Kalau tidak syukur tu tak mari. Contoh kita turun, tengok orang naik basikal, alhamdulillah. Aku kereta tak ada, bil tak ada, lori tak ada. Sekurang-kurang kawan ni naik basikal, aku ada motor buruk. Sebab tu nak suruh jadi bersyukur ni kena tengok. Nak suruh turun bawah tu. Basikal baru, basikal dia pun kena gatih. Aku motor buruk perih.
Maknanya kita bersyukur, kita ni duduk atas lagi pada hak kawan ni. Hak naik basikal pula. Aku sekurang-kurang ada basikal. Pok teh deng tu jalan kaki. Motor tak ada, kereta tak ada, basikal tak ada. Bila dia tengok bawah tu, dia jadi bersyukur tu heavy walaupun tak ada hak jenis enjin ni gini saja. Kurang-kurang kawan ni jalan kaki. Hak jalan kaki pula bersyukur juga. Apa? Kerana tengok kawan tu orang tolak kursi roda. Baru dia mari bersyukur ni. Alhamdulillah tak ada nyakit gapo. Pok cik kena gapo ni? Kecil manis lama dah tak boleh jalan. Mujur tu tak wikat ku nyakit. Tak ada gua satu pun boleh jalan kaki. Kawan ni gini. Hak atas kursi roda pun bersyukur juga. Sebab apa? Orang tolak ni nak pergi ziarah sain dia. Sain dia stroke dah. Tak boleh nak gerak dah atas lembek. Aku boleh lagi-lagi gini duduk atas kursi pun. Mung ni duduk gitu saja dah. Lepas tu hak seteruk saniat saja bersyukur lagi. Tuhan wi nyawa, Tuhan wi hidup, boleh lagi melafazkan kalimah taubat nak kelik semula Tuhan. Tapi pok deng mari hak duk bunyi debel duk netok orang mati dah. Dan kau taubat teko dia mati mari. Bersyukur lagi kita lagu ni tu hidup lagi. Maksudnya peluang nak ucap zikir, peluang nak sebut nama Allah, Tuhan beri lagi sebab hidup. Kawan ni mati dah, tak ada dah, tak boleh nak kelik dah. Jadi kita ada basikal saat ni, orang ada motor tengok, orang ada kereta buruk pun, sebab kita kena kelih bawah tu baru kita nak rasa bersyukur. Ni mai level kita kok mana ajak nak mari bersyukur. Hak ni macam sedih, hak ni gini, tak ada lah. Dia tak mari lah. Dia mari manggok sokmo, sombong sokmo. Tapi nak syukur tengok ke anak yatim. Tapi hakikatnya mu tak memuliakan anak yatim. Tak kenal pun anak yatim. Tak tahu pun anak yatim. Tak cari pun anak yatim. Duk main sama mu. Jadi ada juga wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan kamu menghalang daripada memberi makan orang miskin. Pitih pakat duk taruh. Pakat duk taruh, nak beli rumah besar, nak beli gelang besar. Orang mai ketuk itu, minta derma sikit, minta derma sikit. Berapa? 10 riyal. Alhamdulillah. Kadang-kadang lalu hari Jumaat dak. Hak biru besar saja. Hak merah air besar lagi. Hak hijau besar lagi. Hak biru muda, hak sekeliling, hak bulat, ngelah. Dia tak apa lah nak ayak bui. Tapi nak ayaknya hak naik mula-mula tu masuk, naik masuk, naik masuk serupa ya berlakonnya. Ada orang hak jenis dia ni jiwa pemberi. Dia ada pitih dia bui, dia ada pitih dia sedekah, dia ada pitih dia derma. Itulah kita sebut status sosial tu. Hak Islam aja. Hak Islam aja nak suruh harta orang kaya tu ngalir sedekah. Harta orang kaya ngalir infak, harta orang kaya ngalir zakat, harta orang kaya ngalir wakaf. Hak Islam aja. Dia nak suruh ada hubungan orang kaya dengan orang miskin, tak suwi jurang tu. Kalau ada jurang dia jadi gana. Orang miskin, orang kaya akan tengok orang miskin secara hina, orang miskin akan tengok orang kaya secara benci dan dendam. Benci, dendam dan hasad. Kalau tak ada hubungan, kaya duk main sama kaya, miskin duk main sama miskin. Jadi orang kaya ni tak boleh pergi. Rambut gosing, bau busuk, jangan duduk dekat dengan aku. Tapi orang sesak pula tengok penuh kebencian, penuh dendam, penuh hasad. Kalau orang rumah orang kaya tu terbakar, siapa mula-mula tepuk tangan kalau pasal gini? Faham tak maksud hamba? Siapa mula-mula tepuk tangan kalau rumah orang kaya terbakar? Ni, hak sesak saat ni. Sebab dia minta pun kena perambak, dia duduk dekat pun orang kata bang busuk, tiba-tiba rumah kau terbakar. Padai muka. Mana dia tak ada ihsan hubungan. Tapi kalau kawan tu duk tolong semua, kerana anak sekolah ambil betih ni, orang beg baru beli dah, anak sekolah kasut saya beli dah. Kalau rumah tu terbakar lagu mana? Tak boleh pergi ni, kena pergi ziarah, kena pergi tanya khabar sebab sebelum ni dia lain dah. Itu hak Islam nak ajarnya. Tapi mu tak buat masalahnya.
Bila mu tak buat, mu jadi tu. Contohnya mudah gini je. Sebab puak dia orang kaya, nabi-nabi hak dulu mari jenis miskin belaka. Sebab tu tak saya nak dengar kata tu. Oh, siapa dia lah mu Muhammad, siapa dia lah mu Hud, siapa dia lah mu Soleh nak banding dengan kami. Oh, nak pukul 9 dah. Padas senyap dah. Oh, ngelah ni nak tunjuk hak ni. Nak tunjuk ia mutakallimin sat ni buat apa buat. Bila kata akraman asa akramani ahanan asa ahanani ni, dia nak menunjukkan dengan jelas perasaan sebenar si penutur tu. Perasaan sebenar si penutur gini. Kalau dia kata buaya tu, hak tu dia sebut, bila dia sebut tu, dia tak sedengar dah hujah, dia tak sedengar dah pendapat, dia tak sedengar dah dalil, dia tak sedengar dah perkataan lain. Contoh gini dah. Tuhan wikatku sehat, senang, banyak. Aku pun nak kata, Tuhan telah memuliakan aku. Titik, stop, muktamad. Jangan kata gapo. Jangan kata gapo, aku tak saya dengar dah. Itu maksud dia. Kalau aku ni susah, aku ni hina gini, Tuhan telah menghinakan aku. Dan aku ayat gitu, gitulah. Tak saya dengar dah. Tak saya dengar. Tak saya dengar dah. Muktamad. Dia beza kalau kita rakyat moga, kita ni beri peluang orang kecek, orang berpandangan, orang nasihat. Contoh dia. Kalau kita tambah ya, dia tukar lalu pattern dia. Tuhan wi macam-macam kat aku. Tuhan telah memuliakan aku. Mari orang lain jangan sedak sangat kecek, jangan sedak sangat kecek ni. Mungkin lo ni Tuhan wi macam-macam, Tuhan nak ujimu, Tuhan nak dugamu. Ya Allah juga aku kena beringat. Maknanya dia boleh dengar lagi. Tapi kalau ya ni dibuat, mungkin kena beringat, tak saya dengar. Tuhan muliakan aku. Ni nak tak saya dengar apa lain. Hak tak saya dengar muka lain, itulah pattern hak duk lawan Nabi tu. Demo lo ni seleweng dah jalan ni. Salah dah ni duk sembah berhala ni. Tak kena dah duk buat gini ni. Dan aku kata gini, tak usah lah mari Nabi kau. Gitu. Nak mudah faham, nampak dah? Payah juga pattern gini. Dia nak waktu ubik hak dia, lepas tu nak suruh sekerak gitu, tak usah dah. Itu yang jadi payah Nabi dakwah ke apa ni? Sebab dia berasa dia tu hak betul, dia tu hak benar, tak usah masuk dah pandangan lain, pendapat lain, tak usah dengar. Jijak lah kata. Bukan nak suruh ambo kecek dah semalam di masjid nu. Budak-budak dia tak faham bila kita kata jijak gapo. Jijak ni bukan suruh jirik moga, jijak moga. Jijak ni faham dah kau jelas dah. Jadi orang tua dulu dia panggil jijak. Kalau tak faham dia kata, aku duk cerita setengah jam tu nampak gaya mu tak jijak lagi tu. Maknanya tak faham lagi lah tu. Tapi dia guna kalimah jijak. Okey, hamba berhenti sini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat, ada sedikit pencerahan bersama. Ada faedah terutama kepada diri hamba sendirilah. Mula-mula nombor 1 orang yang berbicara. Seterusnya mudah-mudahan ada juga pencerahan, ada juga manfaat untuk saudara dan saudari, ikhwah dan akhwat sekalian. Baki lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim waddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.